Kita masih lagi memberikan tumpuan dan juga fokus kepada pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Dan ini saat yang ditunggu-tunggu. Rumah kita sendiri, KKMM, bersama dengan kita di studio. Senyum lebar. Sebab apa? Menang pula KL City. Assalamualaikum. Yang hormat Tan Sri Datuk Seri Parlimen Plena Anwar bin Haji Musa. Kita tanya dululah perasaan Tan Sri. Kita yang Sabah Sarawak pun gembira. Apatah lagi Tan Sri. Dapat pula cuti umum Tan Sri? Cuti umum besok insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama penantian tu lama kan, 32 tahun. Yang keduanya pula kebetulannya ini siri ke-100. Siri yang bersejarah dalam siri Piala Malaysia. Betul. Yang ketiganya KL City underdog. Yang banyak yang kata KL City tak boleh menang dengan Unity. Ada yang macam-macam lah. Tapi terbukti jurulatih dan pemain-pemain telah melakukan sesuatu yang memeranjatkan semua. Betul. Tapi macam saya katalah, bola tu bulat. Bila masuk dalam padang, anybody's game. Dia boleh. Siapa-siapa boleh. Dan bergantunglah antara satunya skill permainan, tapi juga taktikal dan strategi yang diaturkan. Betul. Dan itu nampaknya KL City menjadi. Alhamdulillah. Kabar gembira ya Tok Sri. Tan Sri, berkenaan dengan edisi khas 100 ke-100 tahun ini. Jadi kita hari ini nak berbicara berkenaan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Mungkin untuk permulaan ini Tan Sri boleh terangkan berkenaan aspirasi 100 hari keluarga Malaysia khususnya untuk Jemaah Menteri ini. Pertamanya apabila kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentuk kabinet yang baru pada akhir bulan Ogos yang lepas, kita memahami concern rakyat ketika itu, apakah kerajaan ini akan membawa sesuatu kebaikan ataupun akan dapat membawa sesuatu daripada sudut prestasinya. Apakah gabungan Jemaah Menteri yang ada ini dengan portfolio yang ada yang ditukar dan ada personality baru menyertai kabinet, apakah dia boleh menjadi sebuah kerajaan yang berprestasi? Lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri macam menyahut cabaran ataupun memahami expectation rakyat, lalu menyatakan dalam masa 100 hari pertama, kerajaan akan menyukat, akan membuat penilaian tentang pencapaian bagi setiap kementerian, khususnya setiap menteri, dengan menentukan macam KPI sendiri. Apakah satu matlamat ataupun benchmark yang nak dicapai. Sebenarnya 100 hari ini pendek. Dalam konteks menguruskan negara, 100 hari atau 3 bulan ni bukan satu masa yang panjang. Bukan masa untuk nak menilai pelaksanaan polisi-polisi misalnya. Sebenarnya itu terlalu pendek. Tapi yang dimaksudkan dengan 100 hari pertama itu, apakah perkara-perkara yang boleh segera dilakukan, boleh segera diselesaikan. Kalau perkara itu dah tergantung lama ataupun perkara itu sebelumnya perlahan dapat digerakkan. Dan itu memerlukan kepada pimpinan yang diberikan oleh anggota Jemaah Menteri kepada kementerian masing-masing. Dan nampaknya Alhamdulillah dia telah dapat menangkap imajinasi rakyat. Yang keduanya, dia sendiri memberikan satu orang kata macam satu katalis kepada menteri-menteri, termasuk saya lah khususnya, untuk melihat secara lebih terperinci apa benda, apa perkara-perkara yang selalu diistilahkan sebagai low hanging fruit, ataupun perkara-perkara yang boleh segera dilaksanakan dan mesti dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Jadi Alhamdulillah. Tapi pada saya lah, aspirasi 100 hari ini hanya satu perkara sementara, ataupun hanya satu permulaan. Yang pentingnya adalah bergerak ke hadapan, apalagi perkara-perkara yang perlu dilakukan setelah tercapainya beberapa sasaran untuk jangka pendek atau jangka segera dalam masa 100 hari. Prestasi kementerian mesti terus dipertingkatkan dan kita mesti memenuhi aspirasi rakyat secara keseluruhannya. Betul. Macam tadi dinyatakan, ini KKM ini agak berbeza daripada latar belakang Tan Sri. Lari rumah sikit lah. Jadi, tapi kita boleh lihat agak agresif juga langkah-langkah, sebab kita nampak banyak pembaharuan yang dijalankan di bawah kepimpinan Tan Sri. Apa di antara program-program dan juga inisiatif yang memang segera dilaksanakan?
Sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini satu kementerian yang mempunyai orang kata rangkaian peranan atau tugas yang sangat luas. Betul. Daripada teknologi digital dan jalur lebar sampailah kepada kegiatan-kegiatan industri kreatif. Ya. Kalau dulunya saya selalu katakan kementerian ini dulu di bawah 3 kementerian berbeza. Kalau dulu telekomunikasi itu satu kementerian tersendiri, penerangan kementerian tersendiri, kemudian aspek kebudayaan industri kreatif ini bawah satu kementerian lain. Sekarang ini bergabung di bawah satu kementerian. Sebab itu saya perlu mengimbangi ketiga-tiga skop ini supaya tidaklah yang cemerlang ataupun yang ditumpu atau yang ketinggalan akan terus ketinggalan, ya. Pada masa yang sama kita dapati pada masa ini expectation rakyat, keperluan negara dan sebagainya tak dapat dipisahkan daripada soal-soal yang berkaitan dengan teknologi komunikasi, tentang internet, khidmat jalur lebar dan sebagainya. Dan sekarang ini tentulah hal-hal yang berkaitan dengan digital economy dan sebagainya. Kebetulan proses pemulihan negara yang sedang dilaksanakan dan sedang diberikan tumpuan utama oleh kerajaan amat bergantung rapat sekali dengan perkembangan perkhidmatan jalur lebar dan sebagainya. Pada masa yang sama begitu juga dengan industri kreatifnya. Dan jangan lupa kementerian kita mempunyai tugas tradisi, iaitu menyampaikan maklumat dengan berkesan kepada rakyat dan masyarakat. Yang mana kalau yang lain semua berjaya, kalau messagingnya ataupun penyampaian maklumat tak sampai, segala-galanya orang kata tidak mencapai maksud sebenarnya sebagai sebuah kerajaan yang berkesan. Jadi pengimbangan inilah yang saya cuba lakukan, dan saya sendiri saya latar belakang saya dilatih di maktab tentera. Saya suka buat kerja, mesti buat kerja precise, cepat, dan saya nak tengok boleh tengok result oriented. Apa pun saya buat. Dulu kalau saya di Kementerian Belia dan Sukan dulu, Piala Thomas, nak capai Piala Thomas, saya buat satu perancangan Thomas Cup, Uber Cup, Olympic TUO, dan buat sampai berjaya. Nak bidding for Commonwealth Game, kita buat sampai berjaya. Saya pegang bola Kelantan, kita buat sampai berjaya. Pegang bola Kuala Lumpur, buat kena hasil. Menang. Ya? Alhamdulillah. Cakaplah apa sekalipun, akhirnya penilaian itu adalah berdasarkan kepada result, hasil result. Betul. Jadi dalam kementerian kita ni pun begitu juga. Saya tengok banyak perkara yang kita dapat lakukan yang sebelum ni dah dibuat dengan baik, tapi kita boleh memperbaikinya lagi. Jadi kalau tengok pada 2-3 perkara yang awal yang kita pilih di bawah program aspirasi satu hari itu, kita memfokuskan kepada sesuatu yang kita boleh measure, sesuatu yang kita boleh sukat. Ada 2-3 perkara yang kita perkenalkan tu. 3 perkara yang Tan Sri perkenalkan, nyatakan tadi. Apa antara perinciannya yang boleh kita sampaikan berkenaan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini, dan bagaimana status pencapaiannya, Tan Sri? Dia yang pertama sekali yang saya pilih untuk menjadi asas penilaiannya ialah saya nak lihat industri kreatif segera dibuka. Betul. Ya. Sebab dah lama sangat nak buat penggambaran tak boleh, nak ke pawagam tak boleh. Jadi kesannya tu beri kepada berpuluh-puluh ribu penggiat seni dan juga penggiat dalam industri perfilman dan pembikinan konten untuk televisyen dan sebagainya, terhenti semua sekali. Dan saya fikir kalau lama lagi kita dalam keadaan begitu, ramai orang bankrupt, ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang akan menghadapi tekanan sosial, mental health dan sebagainya. Jadi saya pilih cabaran satu hari pertama, kita mahu membuka semula industri kreatif. Kita mensasarkan mungkin sampai 2,000 syarikat-syarikat, sama dia terlibat dalam pembikinan filem, pengedaran filem, pameran ataupun yang menayangkan filem, mesti kembali semula aktif dan menyumbang semula kepada
ekonomi negara. Dan alhamdulillah langkah-langkah yang diambil, kita bawa kepada MKN, membuat perincian-perincian, kita menyusun SOP-SOP-nya, dan kita memberikan taklimat kepada industri player dan sebagainya. Dan sekarang ini industri kreatif telah dapat kita buka sepenuhnya, dan sasaran yang saya kata 2,000 tadi tu, yang kita capainya lebih pada 4,000. Lebih pada 4,000. Kalau pergi ke mana-mana sekarang, para pelakon, juga petugas-petugas, boleh katakan tak cukup tangan. Untuk dia nak catch up dengan apa yang tertinggal, serta juga dengan peluang baru yang kita buka dan sebagainya. Dan kita meraihkan ini pada genap 100 hari itu, kita menghidupkan semula anugerah atau filem Malaysia yang ke-31 pada 10 hari bulan. 100 hari, 9 hari bulan, 10 hari bulan, kita masa itu kita ada festival filem. Ini satu festival untuk penggiat-penggiat filem. Jadi keseluruhan industri yang berkaitan dengan perfilman terutamanya dibuka semula, digiatkan semula. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu pelajar-pelajar sekarang ni dia menghadapi kesukaran untuk dia banyak nak menggunakan data buat PDPR, sekolah PDPR dan sebagainya. Dan kita nak ianya available dengan murah dan cepat. Sekarang kita perkenalkan program peranti, program Malaysia, dan juga kita perkenalkan program package remaja. Program Malaysia kita nak sasarkan 100,000 orang tu hari 100 hari pertama lah. Lepas tu mungkin lebih banyak lagi. Dan ini juga telah dapat dicapai, dah lebih pada 100,000. Telah pun melanggani kedua-dua peranti yang kita adakan untuk rakyat. Yang ketiga, kita menumpukan kepada yang ketiga, saya pun dah lupa dah. Tak apa. Tan Sri, macam Tan Sri katakan tadi lah, 100 hari ini cukup pendek sekali untuk kita memahami dan juga untuk kita menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau kita boleh lihat di media sosial, Tan Sri memang aktif untuk turun padang, berjumpa dengan masyarakat dan juga rakyat untuk bertanya apa sebenarnya keperluan yang mereka hendak dalam kehidupan dan apa permasalahannya. Kadang-kadang ada isu yang mungkin terlepas pandang yang Datuk Tan Sri yang nampak. Apa di antaranya? Dia sebenarnya banyak. Yang pentingnya kita jangan memandang remeh kepada masalah yang rakyat hadapi. Kalau tanya saya, cabaran kita ni tidak terhad dengan apa yang jadi tanggungjawab di bawah kementerian. Sebab problem yang berlaku dalam kerajaan, katalah soal misinformation, kurang maklumat tentang kenaikan harga barang, misalnya sebagai contoh, kurang kefahaman tentang SOP di bawah Kementerian Kesihatan. Tanggungjawab kita. Betul. Kita yang mengendalikan stesen televisyen, kita yang ada pegawai penerangan di akar umbi. Jadi sebenarnya walaupun kita sering tengok satu-satu prestasi itu secara segmented mengikut kementerian. Sebenarnya prinsip kerajaan adalah prinsip collective responsibility. Akhirnya keseluruhan kerajaan itu mesti dilihat sebagai kerajaan yang berprestasi. Jadi untuk itu kadang-kala mungkin satu masalah yang dianggap kecil yang secara langsung bawah satu kementerian. Tapi kita kena tackle bersama. Betul. Tackle bersama. Kalau tanya saya sekarang ni soalan macam yang Syafiqah sebut tu, susah saya nak jawab. Sebab bagi saya semua benda masalah rakyat adalah penting. Semua penting. Walaupun benda tu dilihat kecil oleh setengah-setengah orang ataupun secara relatif dia dilihat kecil. Tetapi sebenarnya dia satu perkara yang mesti kita berikan perhatian dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Katakanlah contoh, rakyat menghadapi tekanan daripada sudut mental health. Kerana berbagai-bagai masalah yang berlaku musim PKP. Bagi setengah orang, mental health ni benda tak boleh nampak. Betul. Kita tak nampak orang tu tertekan. Kita tak nampak orang tu sebenarnya sedang bermain dengan satu permasalahan, menyebabkan dia murung, menyebabkan dia tak nak bergaul dengan orang, menyebabkan dia rasa orang kata inferior dan sebagainya. Tapi itu suatu petanda mental health yang boleh membawa kepada keburukan. Tak semestinya sampai peringkat bunuh diri itu baru kita nampak penting. Betul. Jadi bagaimana dapat kita menangani masalah yang sedemikian. Begitu juga
dengan masalah-masalah lain. Bisa kata kita tengok, budak panjat pokok nak dapatkan internet. Dan kita kata, okey, tak apalah. Kita pergi ke kawasan itu, kita baikilah. Lengkapkan kemudahan, pastikan ada internet di situ. Tapi itu hanya satu tip pada iceberg. Maka kita selesaikan satu kampung, bukan mana masalah selesai. Sebab kebetulan tempat lain tak disiarkan, tak dapat publicity. Tapi orang lain banyak lagi yang menghadapi masalah tentang mendapat coverage internet yang berkualiti. Dan kita tahu sekarang ini, kehidupan rakyat tidak sempurna kalau capaian internetnya rendah. Maka cabaran kepada kita di kementerian kita menyemak semua sekali. Kita buat program, kita letakkan sasaran. Sebab tu lalu saya pula buat program Kembara Connectivity. Mana-mana pergi sambil buat kerja lain pun, kita cuba semak secara random, secara rawak. Bagaimana keadaan konektiviti di situ. Dan pegawai-pegawai turun bersama. Kemudian ambil tindakan serta-merta. Dan kita juga ada sistem jendela map, portal di mana kalau rakyat mengalami orang kata pengalaman yang kurang memuaskan tentang capaian internet di tempat dia, dia boleh masukkan data di situ dan MCMC on daily basis tengok aduan data daripada mana dan kita turun dan kita perbaiki. Jadi yang kita buat secara biasa ni kita teruskanlah. Program jendela, banner tower baru, buat fiberization ataupun gentian optik di bawah program POP kita dan juga lain-lain program itu jalanlah. Tapi ni yang keluhan rakyat di merata-rata tempat. Ya, internet mungkin ada, capaian ada. Tapi bila ramai orang guna serentak, tiba-tiba nak buat kerja pun dah tak boleh. Sebab kalau lazimnya seorang saja pakai. Sekarang ada empat beradik buat PDPR. Masing-masing pakai gadget. Mak ayah pun buat work from home. Dia pun pakai juga. Jadi bila itu dah satu keluarga. Kalau satu kampung dah begitu, itu yang menyebabkan experience capaian internet menjadi rendah. Terutama kalau sebelum daripada ini, misalnya tahun lalu, kebanyakan kawasan masih lagi dengan capaian 3G. 3G dalam keadaan biasa pun cuma dapat 5 megabit, 6 megabit. Betul. Bila ramai pakai dapatlah 0.5 ya. Itu yang banyak keluh kesah dia kata kawasan dia internet teruk tu. Tapi kalau kita sekarang ni kita roll out 4G ya. Dan 4G boleh sampai 25, 24 sampailah akhirnya kita kira average ya, average boleh capai 35 megabit. Itu kita buat. Itu kita buat. Tapi sampai saya kata tadi, masalah rakyat jangan dipandang remeh. Walaupun sekecil mana, kita mesti jadi satu kerajaan yang prihatin. Yang prihatin, yang mengambil berat semua perkara. Pastinya dengan aspirasi 100 hari keluarga Malaysia ini menonjolkan lagi budaya kerja berprestasi tinggi. Dan juga kita lihat dalam situasi semasa ini pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan. Dan 100 hari ini sebagai langkah formula untuk masa depan keluarga Malaysia yang lebih cerah. Saya simpul dalam dua perkataan yang aspirasi 100 hari. Menjadi kerajaan yang sensitif dan responsif. Sensitif dan responsif. Sensitif artinya sensitif kepada keperluan rakyat. PM tengok, rakyat nak tengok kerajaan berprestasi. Rakyat nak tengok kerajaan ni fokus pada masalah rakyat. Bukan fokus pada politicking, fokus pada bergaduh, destabilize the government dan sebagainya. Sehingga kan masalah rakyat dikesampingkan. Jadi sensitif kepada pandangan yang sebegitu. Sensitif kepada sentimen-sentimen rakyat yang mahukan kita menjadi satu kerajaan yang berprestasi tinggi. Jadi dengan sentimen yang sensitif begitu, PN datang dengan perkataan keluarga Malaysia. Kalau kita dalam satu keluarga kan kita sensitif tentang keperluan adik kita, perasaan mak kita, kesusahan ayah kita dan keterhubungan keharmonian dalam keluarga kita. Kalau dua beradik bergaduh, kita abang sulung, kita tak suka tengok bergaduh. PN ambil pendekatan begitu. Jadi dilihat kita ini walaupun satu negara yang besar tapi dianggapkan sebagai satu keluarga sensitif. Kemudian responsif.
Responsif artinya macam doktor, dia buat diagnosis, dia mesti bagi prescription. Betul. Sensitif saja tak cukup. Rasa faham masalah rakyat, tahu kehendak rakyat dan sebagainya, tapi tak dapat bagi jalan penyelesaian. Jadi pendekatan yang diambil oleh Perdana Menteri sensitif, mana sangat faham. Rakyat tak suka politicking. Rakyat tak suka ketidakstabilan. Rakyat tak suka dah bergaduh memanjang. Baik kerajaan, pembangkang sama kerajaan tak cukup sama kerajaan, sama parti pun nak bergaduh. Misal sebagai contoh. Jadi sensitif. Tapi Perdana Menteri datang juga dengan prescription, iaitu ambil tindakan yang bersifat responsif kepada permasalahan. Jadi kita jangan lupa, ya, kadang kita ni cepat lupa. Undur balik 2 bulan 3 bulan ke belakang apa dia, di mana kita berada. Politik yang tidak stabil, kegiatan ekonomi tak boleh bergerak, PKP yang ketat, ya. Nak cari makan tak boleh, nak keluar bekerja tak boleh. Apa tu, ketegangan dalam pentadbiran berlaku, ya. Ini baru 2 bulan lepas. Kalau tengok begitu, dalam masa 100 hari, Perdana Menteri dan kerajaan pencapaian ni alhamdulillah. Daripada tak stabil dah kepada stabil. Alhamdulillah. Daripada tak fokus kepada pemulihan, kita fokus pada pemulihan. Alhamdulillah. Daripada banyak industri tak dibuka, ramai tak boleh buat kegiatan, sekarang dah mula dibuka. Alhamdulillah. Dah boleh pergi ke stadium 20,000 orang. Ya, yang penting KL City menang. Ya. Dan insya-Allah besok akan ada perarakan Piala Malaysia dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Sempena juga hari yang cuti, ya. Terima kasih kepada PM. Saya semalam dengan Datuk Seri Syahidan jumpa PM. Minta keizinan, bagilah cuti sebab saya baca dalam Facebook saya semua orang minta cuti. Kata bagilah cuti, negeri lain PM kata biasa ke cuti-cuti ni kalau menang piala. Setahu saya negeri-negeri lain pun hari yang berikutnya terus cuti. Jadi PM kata okey boleh cuti. Jadi bolehlah kita buat perarakan Piala Malaysia. Nanti kita pergi. SOP yang tertentu besok. InsyaAllah. Baik. Sama-sama kita memeriahkan perarakan tersebut, tapi apa yang penting ialah pematuhan SOP untuk mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. Terima kasih sangat-sangat kita ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Pelena Anwar Haji Musa atas perkongsian hari ini berkenaan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia.